Baru terbuka rahsia yang anak saya hilang dalam Masjid Nabawi. Saya pergi ke Mekah menunaikan umrah bersama dengan suami dan seorang anak yang masih kecil, yang masih menyusu badan. Dan saya tak boleh nak tinggalkan anak ni, saya kena bawa bersamalah untuk 3 orang. Pakej yang saya ambil untuk umrah dalam RM5,000 lah, seat yang biasalah dalam kapal terbang. Dengan rezeki Allah bagi, naik kapal terbang, saya ditempatkan di business class dengan anak yang kita dukung. Alhamdulillah, syukur ya, dalam perjalanan yang selesa lah. Hari pertama sampai di Mekah, saya berehat dulu sekejap di hotel. Lepas subuh nak masuk, sebelum Zuhur, hari pertama tu terus ke Madinah, Masjid Nabawi. Sampai di sana sebelum Zuhur, saya pergi untuk masuk ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, baru tahu pintu untuk masuk berasingan antara lelaki dan perempuan. Okay, kami pun bawa haluan. Saya masuk pintu lain dengan anak, suami masuk pintu lain, ya, pintu untuk lelaki lah. So saya pun masuk, carilah tempat yang sesuai untuk anak ni, di tempat yang lapang sikit, yang kurang orang. Dalam hati tu tak tahu nak kata apa, nak sangat masuk ke Raudah, nak sangat, tak tahu nak cakap apa. Sampai dalam Masjid Nabawi tu, letaklah anak ni kat sisi. Saya pun nak buat solat sunat tahiyatul masjid. Pun selesai solat sunat tahiyatul masjid, datanglah seorang hamba Allah yang tidak dikenali, tapi jemaah Malaysia lah, ya, seorang perempuan. Tiba-tiba datang pada saya, tanyakan satu soalan, "Wan nak masuk Raudah ke?" Saya ni tak ada siapa-siapa yang nak bantu, nak jaga anak untuk masuk ke Raudah. Memang hati saya ni memang nak beria nak masuk ke Raudah. Tapi saya kata, saya ada baby, tak ada siapa nak jaga. Dia pun cakap, "Tak apa dek," dia kata, dia lebih tua pada saya lah, "Akak tolong jagakan baby ni." Sebab nak masuk ke Raudah sangat tu, saya tak fikir anak ni. Saya terus serahkan anak pada orang yang saya tak kenali. Anak yang tengah menyusu ni. Tanpa melengah masa, saya tak tanya dia duduk kat mana ke, datang asal daripada mana, tanya dia siapa. Tak ada soalan apa-apa untuk dia. Saya terus serah anak pada dia. Dan saya pun cari pintu nak masuk ke Raudah. Saya pun masuklah. Alhamdulillah, hajat saya termakbul untuk berdoa di Raudah pada hari pertama dalam Masjid Nabawi. Okay, selesai sahaja, saya tak fikir anak lah masa tu. Saya fikir Raudah je. Nak cari jalan keluar, baru tersedar anak saya kat mana. Masuk pintu lain, keluar pintu lain. Saya pun jadi kelang kabut. Mana nak cari pintu yang saya masuk tadi. Saya keluar daripada pintu tu, situ tak ada orang pun kawasan tu. Dalam suasana yang lampu yang suram. Tak ada orang. Ya Allah, ya Tuhanku, ni mana pula saya tadi tercari-cari kan. Dah kelang kabut, dah teringat ke anak, nak cari anak, kat mana nak cari anak, ya Allah. Saya pun dalam situasi masa tu, saya tak ingat apa dah. Saya buat pusingan dalam Masjid Nabawi yang tak ada orang. Saya pun tawakal, bergantung sahaja pada Allah. Tak ada tempat yang saya nak mengadu. Saya hanya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat pusingan, mencari jalan, ya Allah, ya Tuhanku, sambil tu beristighfar. Ya Allah, temukanlah jalan keluar, ya Allah. Temukanlah dengan anakku, ya Allah. Di mana anakku, ya Allah, ni lutut tengah menggigil mencari anak ni. Tapi dengan tiba-tiba, dengan izin Allah, saya diarahkan pada satu tempat yang ada cahaya. Saya pun pergi ke situ, dan di situlah ada jemaah-jemaah yang sedang nak menunggu waktu zuhur, ya, belum azan lagi. Dalam masa mencari itu, tiba-tiba mata saya terpandang, ya, pada seorang wanita yang badan dia sengit sikit, ya, nampaklah kita baby tu, anak tu. Saya terus pergi ke sana, saya terus peluk. Rupanya orang lain dah yang pegang anak saya, bukan kakak yang tadi. Tapi kakak tu ada di situ juga. Inilah tumpang-tumpangkan, ya, untuk bantu. Ya, alhamdulillah, saya terus peluk anak saya menangis. Saya pun cakap terima kasih. Kakak tu cakap pun sama, "Kakak cari, kakak tanya-tanya orang." Dia kata, "Kenal tak dengan ibu anak ni?" Siapalah yang kenal, tapi itu dengan izin Allah, akhirnya saya berjumpa dengan anak saya. Okay, itu pengalaman yang tak dapat dilupakan lah hingga ke akhir hayat.